Halo sahabat-sahabat Jimmy TRG. Salah satu perkara yang sangat viral di Sabah dan Sarawak sekarang ialah apabila dikatakan bahwa status Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri tetapi berstatus wilayah. Adakah perkara ini menggembirakan ramai orang atau sebaliknya? Sebenarnya sebagai rakyat Sabahan, apabila negeri kepada wilayah itu telah diwartakan secara tidak resmi, ada yang merasakan bahwa apabila Sabah dan Sarawak diisytiharkan sebagai wilayah, maka ini adalah satu permulaan yang baik untuk kita mencapai autonomi yang sebenar-benarnya menurut perjanjian Malaysia 1963. Walau bagaimanapun, ada ramai daripada penduduk-penduduk di Sabah dan Sarawak yang saya dengar, mereka katakan bahwa pengubahan status Sabah daripada negeri kepada wilayah adalah gimmick semata-mata sekiranya autonomi yang sebenar tidak dikembalikan kepada kerajaan negeri Sabah. Dan yang menjadi isu utama di sini ialah apabila berlaku perubahan, kemungkinan besar akan berlaku perubahan terhadap nama-nama jawatan yang ada di negeri Sabah. Dan juga bagaimana dengan lagu negeri Sabah? Adakah selepas pengisytiharan Sabah sebagai sebuah wilayah akan menyebabkan lagu negeri Sabah akan berubah juga? Dan ada ramai juga yang mengatakan bahwa adakah berlaku perubahan terhadap bendera Malaysia yang sekarang ini ada 14 jalur merah dan putih kepada 4 jalur, yaitu Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan wilayah persekutuan. Salah satu persoalan yang kita perlu jawab apabila kita diisytiharkan sebagai wilayah di dalam persekutuan Malaysia ialah adakah kita akan mengembalikan semula sistem residensi. Yang sebelum ini kita tahu bahwa di Sabah kita mengamalkan sistem residensi, yaitu ada 7 residensi di Sabah. Dan apabila kita bercakap tentang sistem residensi, adakah akan wujud pekerjaan-pekerjaan baru ataupun peranan-peranan baru ataupun jawatan-jawatan baru di negeri Sabah, termasuklah sama ada sebagai residen ataupun juga sebagai ketua menteri, jika itu yang berlaku sama seperti di Tanah Melayu. Bercakap mengenai perjawatan, adakah jawatan yang sekarang ini yaitu ketua menteri Sabah akan diubah kepada nama lain sebagai ketua negara ataupun dikenali sebagai apa? Dan adakah nanti wujud juga negeri-negeri yang baru di dalam persekutuan Malaysia, khususnya di dalam wilayah Sabah dan Sarawak? Karena seperti yang kita tahu bahwa di kawasan Sabah dan Sarawak ini kawasannya sangat besar. Jadi kemungkinan kalau sistem residensi dikembalikan semula, maka akan wujud negeri-negeri di dalam pembahagian wilayah Sabah itu sendiri. Agak membingungkan juga karena sebenarnya apa yang kita dengar seolah-olah masih samar-samar. Kita masih belum tahu apakah yang akan berlaku, apakah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, dan apakah ini hanya gimmick politik semata-mata. Sebagai rakyat Sabah, saya sangat teruja untuk melihat adakah apabila sudah diisytiharkan Sabah dan Sarawak ini sebagai wilayah, akan ada perubahan besar di dalam dasar kerajaan, khususnya untuk memberikan kuasa autonomi kepada rakyat Sabah dan Sarawak itu sendiri. Dan mungkin bagi orang-orang yang tahu dari segi undang-undang, adakah yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri itu adalah sah dari segi undang-undang? Karena pada dasarnya pada tahun 1967 rang undang-undang telah diluluskan untuk menamakan Sabah dan Sarawak sebagai negeri. Dan pengisytiharan wilayah yang sekarang ini belum pernah diluluskan di dalam parlimen kita. Bagaimana pula pendapat kamu orang? Jangan lupa untuk typekan komen kamu dan juga pendapat kamu berkaitan dengan sistem wilayah yang mengubah Sabah dan Sarawak itu daripada status negeri kepada wilayah. Jadi mari kita bincangkan sama-sama, bukan sebagai provokasi untuk menyakitkan, untuk membakar semangat untuk melawan, tetapi kita bincangkan ini secara baik dan juga secara ilmiah. Itu saja, saya Jimmy TRG. Apa cerita kita? Inilah cerita kita hari ini. Bye-bye. Thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe.